daripada Al-Mughirah bin Syu'bah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Wa'il daripada Hudzaifah lebih sahih. Sekumpulan ahli ilmu mengharuskan kencing sambil berdiri. Abu Isa berkata lagi, Ibrahim An-Nakhai ada meriwayatkan hadis daripada Abidah bin Amr As-Salmani. Abidah adalah salah seorang kibar at-tabi'in. Diriwayatkan daripada Abidah bahawa beliau ada berkata, saya memeluk agama Islam 2 tahun sebelum wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Ubaidah Ad-Dabbi, iaitu murid Ibrahim, beliau adalah Ubaidah bin Mu'attib Ad-Dabbi. Kunyah beliau ialah Abu Abdul Karim. Kata Abu Isa lagi, saya mendengar Al-Jarud berkata, saya mendengar Waqi' meriwayatkan hadis ini daripada Al-A'mash. Kemudian Waqi' berkata, hadis ini adalah hadis yang paling sahih pernah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menyapu khuf. Saya, maksudnya Abu Isa, juga mendengar Abu Ammar Al-Husain bin Huraith berkata, saya mendengar Waqi'. Lalu beliau, yakni Waqi', menyebutkan hadis yang semakna dengan hadis tersebut. Di situ ada dahulu kemudian sedikit terjemahan tu. Kalau kita perhatikan teks asal dia tu, ada bahagian bawah dia tu. Itu di atas dan di tengah sikit tu di bawah pada muka surat 115. Jadi itu kerana perbezaan nuskhah. Kita sebenarnya masih lagi membincangkan hadis 11, hadis yang ke-11, yaitu hadis Hudzaifah yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri di suatu tempat pembuangan sampah. Itu hadis yang ke-11. Tak perlu kita ulangi lagi, dan kita akan bincangkan yang ni sajalah, yang bahagian ni. Bila dia pergi di situ, dia cepat-cepat pergi, nak meninggalkan Nabi SAW. Takut Nabi tak selesa nak buang air di situ, dengan sebab ada dia. Jadi cepat-cepat dia pergi meninggalkan tempat itu. Tapi Nabi SAW pula sebaliknya mengisyaratkan kepada dia supaya dia datang dekat. Lalu dia pun pergilah. Dekat tu dekat sangatlah, sehingga tumit dia bertemu dekat, bertemu dengan tumit Nabi SAW. Dia tidak menghadap Nabi, belakang Nabi itu tidak, tapi dia membelakangi. Jadi bertemu belakang mereka. Dia tidak menghadap, dia membelakangi Nabi SAW yang sedang buang air. Itulah ceritanya. Jadi dekat sangatlah sehingga aku berada hampir dengan kedua tumitnya. Lepas tu Nabi SAW berwudu dan menyapu kedua khufnya, seperti mana yang tersebut di atas tu, muka surat yang sama tadi.
Tirmizi buat komentar terhadap hadis ini. Dia buat komentar. Cuba kita tengok muka surat 115 sampai baris yang kedua. Setakat itu sahaja hadisnya berhenti setakat itu, iaitu masaha ala khuffai, setakat itu. Kemudian qala Abu Isa, itu komentar dia. Komentar Imam Tirmizi. Abu Isa itu maksudnya Imam Tirmizi terhadap hadis Abu Wa'il yang meriwayatkannya daripada Hudzaifah. Itu dia buat komentar. Dan seterusnya lah, komentar ini adalah terjemahan kepada komentar dia. Demikianlah Mansur dan Ubaidah Ad-Dabbi meriwayatkan daripada Abi Wa'il daripada Hudzaifah seperti mana riwayat Al-A'mash. Seperti mana riwayat Al-A'mash. Cuba kita perhatikan sekali lagi muka surat 15. Komen dia. Qala Abu Isa wa hakadha rawa Mansur wa Ubaidah Ad-Dabbi an Abi Wa'il an Hudzaifah mithla riwayat Al-A'mash. Itu yang kita terjemah tadi. Dia nak ceritanya, kalau hadis yang ke-11 tu kita tengok, yang meriwayatkan hadis ini daripada Abu Wa'il. Abu Wa'il tu namanya Syaqiq bin Salamah. Itu mesti kita kena tahulah. Orang yang belajar hadis, kalau seseorang perawi itu disebut sebagai kunyah, dalam bentuk kunyah macam Abu Wa'il, semestinya kita tahu nama dia yang sebenarnya, iaitu Syaqiq bin Salam. Kalau kita bertemu nama dia pula, kita kena tahu, pastikan apa kunyahnya. Itu kaedah dia. Macam di sini dia gunakan kunyah Abi Wa'il. Yang meriwayatkan daripada Abi Wa'il, nama sebenarnya Syaqiq bin Salamah, ialah A'mash. A'mash itu gelaran, laqab orang panggil. Ini bukan kunyah. Kalau kunyah, dia mulakan dengan Abu, Ibnu, Ummu dan sebagainya. Abu, Ummu, Ibnu tu orang kita agak faham. Dah biasa dah. Dia faham lah mana bukan nama dia sebenar. Disandarkan kepada anak dia, Abu Wa'il. Anak dia tu nama Wa'il lah, ayah Wa'il. Itu orang kita sudah agak faham, sudah biasalah. Tapi kadang-kadang seseorang penulis tu dia guna nama samaran dia, kita ingat nama dia sebenarnya sama kunyah tu. Hafidu Abdul Rahman. Hafid mana cucu Abdul Rahman, itu pun bentuk kunyah. Kita ingat Hafid itu nama dia, bukan. Hafid itu maknanya cucu. Jadi sama dengan Abu jugalah, sama dengan Abu. Itu mungkin ramai daripada kita masih tak biasa lagi. Dia ingat itu bukan kunyah, dia ingat itu nama dia Hafid, padahal bukan. Jadi A'mash ini laqab. Dalam bahasa Arab dia ada 3 nama. Nama sebenar dipanggil alam, nama panggilan orang panggil kunyah, nama gelaran orang panggil laqab. Dia ada. Kadang-kadang itu masalahnya. Kadang-kadang di dalam satu sanad pun dia guna laqab dia, dalam sanad yang lain digunakan kunyahnya, dalam sanad yang lain pula digunakan nama sebenarnya. Kita ingatkan orang lain,
padahal orang yang sama. Orang yang sama. Misalnya di sini A'mash itu nama laqab dia. Nama sebenarnya ialah Sulaiman bin Mihran. Sulaiman bin Mihran. Jadi orang yang belajar hadis dia mesti ambil berat tentang benda-benda begini. Kena tahu namanya. Nama sebenarnya ini nama laqab dipanggil. Jadi macam kita jugalah, ada di kalangan kita tu datuk, kata Seri, kau Datuk Seri kau. Kita panggil Datuk Seri di mana? Bila Datuk Seri nak sampai, misalnya Datuk Seri itu bukan nama dia. Datuk Seri itu bukan nama dia, itu nama panggilan, gelaran dia. Begitu. Dia tak ada macam tu, dia dalam bentuk lain. Jadi Al-A'mash, dia nak ceritanya, Imam Tirmizi dalam komentar dia tadi, dia nak cerita bahawa bukan A'mash sahaja yang meriwayatkan hadis ini daripada Abi Wa'il, daripada Hudzaifah, tapi ada dua orang lagi perawi yang lain. Maksudnya Imam Tirmizi nak ceritakan kepada kita tentang mutabi' bagi A'mash. Mutabi' orang panggil. Ada dua mutabi' A'mash dalam meriwayatkan hadis ini. Dia kata, hakadha, beginilah Mansur dan Ubaidah Ad-Dabbi meriwayatkan daripada Abi Wa'il. Beginilah, yakni seperti mana yang diriwayatkan oleh A'mash. Sebab hadis 11 ini yang meriwayatkan daripada Abu Wa'il ialah A'mash. Imam Tirmizi nak cerita ada lagi dua orang lain yang turut meriwayatkan hadis ini daripada Abi Wa'il, yang mana dia tu generasinya sama dengan A'mash. Jadi yang dua lagi yang Imam Tirmizi tidak sebutkan dalam hadis utamanya, yang dua lagi itu dipanggil mutabi'. Mutabi', itu istilahnya. Artinya di sini ada mutaba'ah, orang panggil. Di sini ada mutaba'ah, yakni pada peringkat A'mash itu ada mutaba'ah. Mutaba'ah itu orang yang turut meriwayatkan hadis yang sama seperti macam di sini A'mash. Orang yang meriwayatkan itu dipanggil mutabi'. Perbuatan meriwayatkan seperti riwayat seseorang perawi itu dipanggil mutaba'ah. Jika perawi utama dia yang paling atas sekali, macam di sini sahabat itu sahabat yang sama. A'mash meriwayatkan daripada Abi Wa'il, Abi Wa'il meriwayatkan daripada siapa? Sahabat Hudzaifah. Yang dua orang lagi itu baru dipanggil mutabi', sekiranya dia meriwayatkan daripada Abi Wa'il juga daripada Hudzaifah. Kalau bukan daripada sahabat yang sama, tidak dipanggil mutaba'ah. Dua orang perawi itu bukan mutabi', tapi orang panggil syawahid. Syawahid. Ini kaedah dia. Jadi kita kena faham lah. Jadi dua orang yang Imam Tirmizi sebut, yang pertamanya Mansur, yang kedua Ubaidah Ad-Dabbi, ini mutabi' kepada Al-A'mash. Sebab mereka berdua juga meriwayatkan daripada Abi Wa'il, daripada sahabat yang sama. Syaratnya kena sahabat tu sama, baru orang panggil mutaba'ah. Perawinya dipanggil mutabi'. Kalau sahabat lain, hadis sama sahabat lain, itu orang panggil syawahid. Dan katakanlah tempat dua orang sahabat, dua orang perawi ini, kalau sahabat lain, dua orang perawi ini dipanggil syahid. Syahidan, dua orang syahid. Kalau seorang syahid, syahidlah. Ini istilah yang kena faham. Kalau tak faham itu, yang tu tak sepatutnya lah. Kalau orang tak belajar secara khusus,
mungkin tak apalah dia tak faham, tak apa. Tapi kalau orang yang belajar secara khusus pakai kitab macam ni, dia kena tahu. Jadi sekarang ni Imam Tirmizi nak cerita bahawa di dalam sanad ini ada mutaba'ah, bahawa ada mutabi' bagi A'mash. Nama apa mutabi' itu dua orang tu? Satunya namanya Mansur, yang kedua Ubaidah Ad-Dabbi. Ubaidah tu lelaki bukan perempuan. Ad-Dabbi kita tahu macam mana dia, lelaki. Kenapa ada tamarbuta di akhir tu? Banyak dalam bahasa Arab ni tamarbuta di akhir, tapi muzakkar, lelaki. Tapi mana kita nak tahu macam mana? Itu dia ada apa ni, nisbah dia. Ada isim mansub selepas dia. Mansub Ad-Dabbi. Kalau dia ni wanita, perempuan, Ad-Dabbiyah. Situ. Di sini kita dapat pastikan Ubaidah bukan perempuan, tetapi lelaki. Dia macam mana sifat dia tu? Sifat itu dalam bentuk isim mansub, bukan isim mansub, bukan dengan sad, tapi dengan sin. Isim mansub, yakni isim yang ada ya nisbah padanya di akhir. Ya nisbah. Ya nak menyatakan ada hubungan, ada kaitannya dengan kumpulan tertentu, tempat tertentu, ataupun perniagaan ke perusahaan tertentu. Itu maksudnya ya nisbah. Macam Malizi. Malizi, ya di belakang. Ya apa? Ya nisbah. Mana orang Malaysia. Misalnya Kelantan, Al-Kelantani. Kalau lelaki, ya di belakang dia tu ya nisbah. Ya ni banyak pula, bukan ya nisbah saja. Ada juga ya lain, ya mutakallim. Ada juga ya yang apa ni, menandakan bahawa isim itu isim mangkus. Mangkus ada juga isim mangkus. Jadi itu semua kena tahu. Kalau ya nisbah, dia ada sabdu. Ad-Dabbi, Ad-Dabbiyu, ada sabdu. Kalau ya mangkus, dia ya mati, tidak sabdu. Macam Al-Qadhi, Al-Qadhi, itu ya isim mangkus. Ada ya mutakallim, makna sebagai, jadi sebagai mudhafun ilaih. Misalnya kita kata madrasati, sekolah saya. Ya tu mati juga, tapi bukan ya isim mangkus tu. Ya tu ya mutakallim, menunjukkan seorang yang bercakap, saya maksudnya. Itu semua kena pastikan. Kalau begini dia begini, kalau begini itu nahwu lah, nahwu bahasa Arab lah. Kalau begini begini, kalau begini gini. Semua kena dalam kepala lah. Kalau kita nak baca yang tak berbaris, gitulah. Macam ni kan ada baris, ada baris. Tapi ada baris pun kita mungkin timbul pertanyaan, kenapa ia ni bersabdu Ad-Dabbi? Sebabnya ya ni ya nisbah. Itu. Jadi isim yang ada padanya ya nisbah dipanggil isim mansub. Isim mansub. An Abi Wa'il, an Hudzaifah. Mana ada dua orang, ini orang panggil mutabi'. Mutabi' kepada A'mash ialah itu orang sebut begitu, orang kata begitu, Mansur dan Ubaidah. Mereka meriwayatkan daripada Hudzaifah mithla riwayatil A'mash. Mithla itu penting.
Mithla itu satu istilah ilmu hadis. Kalau dia sebut mithla, maknanya lafaz yang diriwayatkan oleh Mansur dan Ubaidah itu betul-betul sama lafaz hadis seperti yang diriwayatkan oleh A'mash. Tak ada beza lafaz dia. Itu maknanya mithla riwayatil A'mash. Mithla riwayatil A'mash. Tadi kita terjemah macam mana? Susah nak terjemah, susah. Demikianlah Mansur dan Ubaidah Ad-Dabbi meriwayatkan daripada Abi Wa'il daripada Hudzaifah seperti mana riwayat Al-A'mash. Seperti mana tu tak apa jelas lagi. Itu terjemahan selapis ni. Meriwayatkan sama lafaznya, sama lafaznya dengan lafaz riwayat A'mash. Itu maksudnya. Seperti itu seperti macam mana? Seperti lafaz dia tu sama. Sebab itulah susah kalau kita tengok dalam kamus, mithlu sama dengan nahwu juga sama. Seperti, macam, seperti mana. Tapi dia ada beza. Dalam kitab hadis dia ada beza. Ada satu istilah khusus tu. Kalau mithla maknanya lafaz riwayat itu sama. Mana tiga orang ni, A'mash, Mansur dan Ubaidah, lafaz yang diriwayatkannya daripada Abu Wa'il, daripada Hudzaifah sama lafaz hadis. Sama seperti yang dikemukakan oleh Imam Tirmidzi itulah, macam itu. Tapi kalau dia kata nahwa, jadi kan mithla riwayatil A'mash. Kalau tempat mithla tu nahwa riwayatil A'mash, seperti juga. Tapi seperti itu maknanya, bukan lafaz. Lafaz dia tak sama. Mungkin ada satu dua perkataan yang tak sama, tapi mafhum dia, maksud dia sama. Dia akan kata nahwa riwayatil A'mash. Bila dia kata mithla riwayatil A'mash, maksudnya lafaz riwayat dua orang mutabi' ni sama. Dia beza tu, lafaz sama dengan tak sama. Misalnya kita kata lafaz sama, mereka datang ke sini, itu pendek saja ayat. Tiba-tiba yang ni kata mereka mari ke sini, mari tu sama maksud dia, tapi lafaz tak sama. Kalau mari maksudnya riwayat bil makna, nahwahu, dia akan kata begitu. Tapi kalau datang juga, yang mereka berdua ni pun datang juga, dia kata mithlah, makna lafaz dia tu sama, makna sama-sama datang. Perkataan datang itu juga digunakan, dia tidak guna perkataan lain yang semakna. Itu istilah tu, nampak begitu je. Tapi kena tahu semua. Seperti mana, kalau kita nak tambah, buat dalam kurungan, seperti mana lafaz riwayat A'mash, lafaz riwayat, bukan seperti mana makna riwayat A'mash, dah seperti mana lafaz riwayat A'mash. Kalau buat dalam kurungan itu lebih jelas. Tapi kalau nak kira dari segi makna asal, ya seperti mana lah. Tapi tak berapa jelas kalau macam tu. Itulah perkataan-perkataan ini setengah-setengah tu dia kita kena tengok dalam kamus istilah. Tak memadai dengan kita tengok kamus umum bahasa tu. Ini bahasa mithlahu, nahwahu, bahasa Arab lah. Kalau kita tengok kamus umum lain, dia kena tengok kamus hadis. Kadang-kadang kamus hadis pun bukan sebab manusia kan. Manusia dia kata dia tulis, dia tak ingat. Dia tak masukkan yang itu. Jadi kita kata ini memang kamus istilah dah, kenapa tak ada? Begitulah manusia. Itu kelemahannya. Sebab itu kita perlu berguru. Guru akan cerita benda macam tu. Nanti lain kali bila kita buat kamus pula, kita masuk ke dia.
aku pening dulu sebab ni lah, jadi salah. Sebab tak jelas ni beza antara mithlahu dengan nahwahu. Dan kita pun kata ketika itu, aku dulu tak faham, aku sudah ikhtiar dah, usaha dah, buka dah kamus, tapi tak ada juga. Itulah pengalaman orang-orang yang belajar ilmu-ilmu khusus begini. Banyaklah benda-benda macam tu. Kalau tak ada buku-buku sokongan, buku-buku bantuan, memang susah. Dia tidak boleh pakai mengikut yang asal. Tak boleh. Saya pengalaman semasa belajar dulu pun gitu juga. Ada beberapa perkataan yang kita tu sama-sama kita tu bertengkar. Gini-gini. Padahalnya mudah sangat, tapi masa tu kita belajar bahasa Arab ni kamusnya terhad. Jadi tak ada benda tu perkataan itu. Misalnya kita kata min jadid, apa makna min jadid? Daripada baru. Apa makna daripada baru? Tapi umumnya sekarang ni biasanya pelajar-pelajar tahu. Sebab apa? Sudah ada kemajuan dalam bahasa Arab ni. Bukan min jadid daripada baru. Min jadid itu sekali lagi, semula. Ilal Islam min jadid, kepada Islam sekali lagi, semula maksudnya. Bukan min jadid daripada baru. Pernah benda-benda macam tu saya dengan kawan-kawan dulu terkak. Sebab tengok dalam kamus tak ada. Kita baca pula buku perubatan lama, dia suruh makan ubat ini ala riq. Apa pula ala riq? Ala tu maknanya di atas, riq tu ailio, di atas ailio macam mana? Tanawal hadha dawa ala riq, ambil ubat ini ala riq, pening. Sebab kamus tak ada. Sebab itu saya buat kamus, sebab saya tahu di mana kelemahan. Kesian kadang-kadang pelajar-pelajar ni, kerana benda-benda macam tu dia tak boleh faham. Maksud dia ala rid itu sebelum makan apa-apa yang lain, makan. Masa tu sebelum makan apa-apa yang lain, itu makna ala rid. Bukan ala rid ni atas air liur. Atas air liur macam mana? Benda-benda macam tu ya sukar kita nak faham. Tapi sebenarnya dalam bahasa mana-mana pun ada, tapi kita tak perasan. Dia datang kaki ayam, dia datang berkaki ayam. Apa kaki ayam? Ikat kaki ayam atau pakai kaki ayam apa macam mana? Dia benda macam tu. Benda-benda macam ni kadang-kadang kaumus kita dulu dia tak sampai ke situ. Dia ringkas sangat. Apa yang ada zaman dulu Kamus Barbawi itu saja, tak ada dah yang lain. Kamus Barbawi paling-paling ada pun kemudian sedikit tu Kamus Profesor Mahmud Yunus Indonesia, itu ringkas, tak ada benda macam tu. Tetapi alhamdulillah saya bernasib baik sebab saya boleh bahasa Urdu. Sebab saya boleh bahasa Urdu daripada masa budak lagi. Jadi kamu dalam bahasa Urdu tu banyak. Jadi benda-benda macam tu ada, kita dapat lah. Itu nasib baik lah. Sebab kita boleh bahasa lain lagi. Dan dalam bahasa tu maju bahasa Arabnya. Dia tinggi dah. Kita ketinggalan jauh dah. Jadi nasib baik lah saya boleh tengok yang tu. Sama juga dalam terjemahan. Sebab tu saya kawan-kawan tu dia kata, macam mana awak boleh terjemah macam mana? Sebab saya belajar macam-macam bahasa. Jadi daripada melalui bahasa tu kita tengok dia terjemah macam mana. Kalau terjemahan Melayu lama tak ada rasa kemanisan dia. Tak ada rasa kemanisan. Jadi kita tumpai tengok bahasa lain, oh sedap dia terjemah macam ni. Itulah nasib baik lah. Kalau tidak gantung bahasa Melayu saja macam tu, setakat tu. Itu bahasa biasa lagi. Bahasa biasa lagi. Kalau macam mithlahu nahwahu ni, ini sudah bahasa istilah hadis. Kalau hadis mithlahu macam ni, nahwahu macam ni.
Hammad bin Abi Sulaiman dan Asim bin Bahdalah pula meriwayatkan daripada Abi Wa'il, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Tirmizi, perkara yang kedua yang dia ada ceritanya, ada dua orang perawi yang lain. Dia meriwayatkan hadis ini daripada Abi Wa'il juga, tapi Abu Wa'il itu tidak ambil daripada Hudzaifah, bahkan mengambilnya daripada Mughirah bin Syu'bah. Itu Imam Tirmizi nak cerita, tapi hadis itu lebih kurang sama, dekat-dekat, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi yang macam ni, inilah orang panggil syawahid yang kita sebut tadi. Jadi Amash itu dalam riwayat asas yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi. Riwayat asas tu yang dia kemukakan sanad lengkap, mula-mula dia sebut, itu riwayat asas atau usul, orang panggil riwayat usul, riwayat asas, bukan riwayat mutaba'at, bukan riwayat syawahid. Tapi riwayat dua orang tadi, Mansur dan Ubaidah, itu riwayat mutaba'at. Dua riwayat Hammad bin Abi Sulaiman dan Asim bin Bahdalah adalah riwayat syawahid. Itu dia nak cerita, riwayat syawahid. Maksudnya selain daripada Hudzaifah, ada lagi sahabat lain yang meriwayatkan lebih kurang sama cerita dia. Ini menunjukkan Abu Wa'il itu dia meriwayatkan daripada dua orang sahabat, satunya daripada Hudzaifah, satu lagi daripada Mughirah bin Syu'bah. Di bawah tu ada orang yang ambil riwayat Mughirah, ada yang mengambil riwayat Syu'bah, riwayat Hudzaifah. Jadi yang macam ni lah yang kita panggil syawahid tu. Misalnya kita kata riwayat Hudzaifah tu katakanlah kurang kuat, tapi dia ada syawahid. Syawahid macam ni lah, syawahid dia tu kuat, dia jadi kuat juga, dia jadi naik taraf dia bila ada syawahid. Sama juga, satu riwayat telah dikemukakan oleh Tirmizi, lepas tu dia bawa mutaba'at, dia bawa syawahid. Apa tujuan? Lebih kuat hadis asas tadi, hadis usul itu lebih kuat dengan adanya sokongan. Sokongan itu sama ada dalam bentuk mutaba'at atau dalam bentuk syawahid. Yang mula-mula tadi Mansur dan Ubaidah, itu contoh mutaba'at. Yang kedua Hammad bin Abi Sulaiman dan Asim bin Bahdalah, itu contoh riwayat syawahid. Mudah. Itu cara dia. Cara Imam Tirmizi memang istimewa. Kitab Tirmizi ni dari segi mana? Dari segi dia mengajar kaedah-kaedah kepada kita tu, peringkat demi peringkat. Tapi kalau kita baca sendiri mungkin tak terfikir begitu tu, tak terfikir begitu, tak nampak begitu. Apabila kita belajar dengan guru, kita nampak, oh gitu, ini orang panggil gini, ini orang panggil gini, baru nampak. Selain daripada Imam Tirmizi nak menceritakan syawahid, dia nak cerita ada kemungkinan, satu lagi kemungkinan, kalau kamu bertemu macam ni, boleh jadi di situ ada waham perawi, keliru perawi, di mana sebenarnya riwayat itu daripada seorang sahabat saja, tetapi keliru perawi di bawahnya, sehingga dia kata ada sahabat yang lain. Ada sahabat yang lain, iaitu macam di sini Mughirah bin Syu'bah. Ini yang kedua. Yang kedua dia halus sedikit, kena perhatilah. Boleh jadi Imam Tirmizi nak mengisyaratkan kepada kita, kalau kamu bertemu dengan dua hadis macam ni, ada dua kemungkinan. Satu, boleh jadi perawi di bawah, iaitu Abu Wa'il, meriwayatkan daripada dua orang sahabat. Satu.
Yang kedua, perawi di bawah itu iaitu Abu Wa'il sebenarnya hanya meriwayatkan daripada seorang sahabat saja, katakanlah Hudzaifah. Yang seorang lagi itu Mughirah, bukan, dia tidak riwayatkan daripada Mughirah. Ini sebenarnya kekeliru perawi di bawahnya, sehingga dia kata sahabat lain Mughirah bin Syu'bah, padahal tak ada cerita Mughirah pun. Boleh jadi jika begitu orang panggil hadis ini sanadnya mudtarib, tak tetap. Sekali begini, sekali Hudzaifah, sekali Mughirah. Betul ke ni? Dia panggil hadis itu mudtarib, sudah ada berlaku ittirab pada sanadnya. Ittirab boleh menyebabkan sesuatu hadis itu jadi dhaif. Jadi kita kena kajilah, tengoklah. Jadi ittirab di sini menyebabkan jadi dhaif ke tidak? Jadi dhaif ke tidak? Kena tengok. Ittirab ni baru ada apabila kedua-dua saluran itu, iaitu saluran Hudzaifah dan Mughirah, sama kuat dan menceritakan perkara yang sama, peristiwa yang sama, baru ada ittirab. Kalau tidak sama kuat, tidak berlaku ittirab. Dan kalau peristiwa itu peristiwa yang berlainan, juga tidak ada ittirab. Itu. Jadi sebab itu kita tengok Imam Tirmidzi kata hadis Abu Wa'il daripada Hudzaifah lebih sahih. Apa makna dia kata begitu? Dia nak tarjih tu. Dia nak cerita kalau antara dua riwayat yang kelihatan bertentangan dan boleh ditarjihkan, maka tidak ada berlaku ittirab di situ. Hadis Hudzaifah lebih sahih daripada hadis Mughirah bin Syu'bah. Jadi dia tidak sama kuat tu. Sebab Imam Tirmidzi kata lebih sahih. Dari segi kekuatannya sama. Kalau kita kata kedua-duanya sahih, pun yang ini lebih sahih. Apalagi kalau kita kata hadis Hudzaifah tu sahih dan hadis Mughirah tidak sahih, lagilah tak sama. Lagilah tidak ada ittirab. Kalau kita kata sama-sama sahih, tapi hadis Hudzaifah tu lebih sahih. Bila lebih sahih, dia tidak akan berlaku ittirab. Bahkan hadis yang kedua menguatkan lagi hadis yang pertama. Makna tidak berlaku ittirab. Sebab di sini boleh diterjihkan. Dan peristiwanya, kalau katakanlah sama sekalipun, peristiwanya sama, tapi boleh diterjih, tidak akan berlaku ittirab. Kalau peristiwa lain, lagilah tidak ada ittirab. Maknanya Abu Wa'il menerima hadis yang seumpama ini. Satunya sebab hadis Hudzaifah ni dia cerita semasa Nabi bukan dalam perjalanan, bukan dalam musafir, semasa di Madinah. Dia kerja sampai berdiri semasa di Madinah, bukan ketika musafir. Sedangkan hadis Mughirah bin Syu'bah pula ialah hadis dalam perjalanan, peristiwa lain. Jadi tidak ada pertentangan di situ. Sebab ta'arud ini dia mesti kena tempat tu sama, yakni peristiwa tu sama, barulah ada ta'arud. Kalau orang belajar ilmu mantik, dia tahulah syarat nak ada ta'arud itu, dia mesti kena sama maudhu' dia tu, dipanggil maudhu' dalam istilah. Misalnya Ahmad sakit sekarang, Ahmad yang sama maksudnya tidak sakit sekarang. Itu pertentangan. Itu pertentangan. Tapi kalau Ahmad sakit sekarang, Ahmad bukan Ahmad tu Ahmad lain, tidak sakit sekarang, tidak ada pertentangan. Pertentangan baru ada kalau
subjek dia, benda tu sama, peristiwa tu sama, baru ada pertentangan. Kalau tidak ada pertentangan. Kalau Ahmad sakit kemarin, Ahmad sehat sekarang, tidak ada pertentangan. Ahmad tula, Ahmad yang sama juga. Sebab boleh masa lain, sakit itu dengan tidak sakit lain, dia kena sama, baru ada pertentangan. Cuba kita tengok tujuan komentar Tirmizi ini 145 tu ialah untuk menyatakan khilaf di antara dua kelompok murid Abu Wa'il berhubung dengan tempat ambilan guru mereka Abu Wa'il. A'mash, Mansur dan Ubaidah mengatakan hadis ini diambil guru mereka Abu Wa'il daripada Hudzaifah. Itu begitu, tiga orang. Hammad dan Asim pula mengatakan guru mereka Abu Wa'il telah menerimanya daripada Mughirah bin Syu'bah. Itu lain. Artinya bagi Hammad dan Asim, hadis ini termasuk dalam musnadat Mughirah, bukan musnadat Hudzaifah. Gitu. Jadi kenapa Imam Tirmizi kata yang ni lebih sahih? Dia terjehkan Abu Wa'il daripada Hudzaifah, itu yang dia terjehkan. Satu, perawi-perawinya itu kuat, lebih kuat berbanding perawi-perawi yang mengambil daripada Mughirah di peringkat anak murid Abu Wa'il itu. Sebab anak murid yang meriwayatkan daripada Abu Wa'il daripada Hudzaifah, A'mash kuat, Mansur kuat, Ubaidah kurang sikit. Tapi yang asasnya dua tu sudah ada yang kuat. Sedangkan yang ni daripada Abu Wa'il juga, daripada Mughirah bin Syu'bah, dua sahaja, Hammad bin Abi Sulaiman dan Asim bin Bahdalah. Kedua-dua mereka ini dipertikaikan, dianggap sebagai perawi yang tidak begitu kuat, seperti mana perawi daripada Hudzaifah. Satunya kedudukannya tidak sama, yang kedua dari segi bilangannya pun tidak sama. Murid Abu Wa'il yang meriwayatkan daripadanya daripada Hudzaifah tiga ada. Murid Abu Wa'il yang meriwayatkan daripada beliau daripada Mughirah bin Syu'bah ada dua. Imam Tirmizi nak ajar kita macam mana cara kamu nak tarjih. Kamu kena tarjih, satu mengambil kira peribadi atau nilai peribadi setiap perawi itu. Satu. Yang kedua, kamu kena ambil kira juga dari segi bilangan. Macam di sini dia sebut itu tiga, ini dua. Kita nak utamakan yang mana? Yang pertama tu lah, sebab dia tiga. Kemudian perawi-perawi yang dari segi nilai kepribadiannya itu lebih tinggi. Sebab Hammad bin Abi Sulaiman ni siapa? Guru kepada Imam Abu Hanifah. Guru kepada Imam Abu Hanifah. Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, itu kuat tu. Dua orang tu kuat. Tapi Hammad bin Abi Sulaiman dia hebat dalam fiqh sebab guru Imam Abu Hanifah. Tapi dalam hadis dipertikaikan. Ada ramai yang mengatakan dia tak kuat dalam hadis. Hammad bin Abi Sulaiman. Dua orang tadi, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, itu kuat. Kuat pun tak sama juga dua tu. Hammad bin Zaid lebih baik daripada Hammad bin Salamah. Sebab Hammad bin Salamah selalu juga melakukan kesilapan dalam periwayatannya. Selalu juga, walaupun dia orang kuat dah tu, kuat dah. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, kalau seseorang tu menuduh Hammad bin Salamah, meragui kedudukan Hammad bin Salamah, kamu raguilah dia, bukan itu. Ini bukan ahli sunnah.
Kalau orang benci kepada dia, tanda itu bukan ahli sunnah. Kalau orang sunnah, dia tahu ni orang akuat, itu Hamad bin Salamah. Tapi Hamad bin Zaid lebih lagi. Hamad bin Abi Sulaiman, dia lebih dalam fiqh, memang lebih daripada dua orang tadi. Tetapi dalam hadis dia kurang. Manusia ni tak sama. Ada dia lebih sini, ada kurang sini. Nak lebih semua tu jarang-jarang katanya. Nak lebih semua. Biasanya ada lebih sana, ada kurang sini lah. Biasanya. Hamad bin Abi Sulaiman ini, Imam Abu Hanifah belajar dengan dia 18 tahun. Tak tinggal guru dia. 18 tahun. Tak tinggal guru dia. Yang lain-lain dia pergi gitu-gitulah. Guru utama dia Hamad bin Abi Sulaiman ni, yang Imam Tirmidzi sebut. Hamad bin Abi Sulaiman itu guru utama dia. Selepas guru dia mati, barulah dia pergi ke lain. Itulah mana dari segi keyakinan Imam Abu Hanifah terhadap fiqh. Sebab itu Imam Abu Hanifah hebat dalam fiqh. Tapi guru dia tu dalam hadis kurang. Sama juga Asim bin Bahdalah. Asim bin Bahdalah ini seorang qari yang masyhur. Qiraat 7 tu salah seorang daripada qari qiraat 7 tu. Yang kebanyakan umat Islam baca Quran yang ada ni riwayat hafaz daripada Asim. Asim tu lagi, bukan Asim lain. Asim bin Bahdalah hebat dalam qiraat, tapi dalam hadis lemah. Sebab itulah Imam Tirmidzi kata hadis Abu Wa'il daripada Huzaifah lebih sahih. Maknanya daripada hadis Abu Wa'il daripada Mughirah bin Syu'bah. Sebab perawi dia tu lah. Sebab perawi dia. Jadi sekarang ni dah bercanggah. Abu Wa'il ni ambil daripada Huzaifah ke daripada Mughirah bin Syu'bah? Mungkin seorang saja sebenarnya. Jadi ulama-ulama hadis dia cuba perhatilah. Dia cuba perhati. Di situ berlaku khilaf. Imam Tirmidzi kata peristiwa sama. Sebenarnya keliru. Yang sebetulnya ialah daripada Huzaifah. Tapi Ibnu Khuzaimah kata tidak keliru. Abu Wa'il ambil daripada kedua-duanya dia. Selesai masalah kalau macam tu. Tapi Imam Tirmidzi dia kata lebih sahih ni, dia nak ajar kita cara mentarjihkan hadis dan nak menghilang, nak rafa' dia panggil, nak menghilangkan ittirab daripada sesuatu hadis tu. Macam mana caranya? Dia telah tunjuk pada kita. Dan hadis itu ada kadang-kadang disokong dalam bentuk mutaba'ah, ada kadang-kadang disokong dalam bentuk syawahid. Itu dia nak cerita. Jadi bagi orang yang kata Abu Wa'il ambil daripada Mughirah bin Syu'bah, bermakna hadis ini termasuk dalam musnadat Mughirah bin Syu'bah. Bagi yang kata Abu Wa'il ambil daripada Huzaifah, bermakna hadis ini termasuk dalam musnadat Huzaifah. Itu satu istilah lain pula, istilah musnadat. Musnadat dia guna jamak macam tu dalam bentuk muannas. Musnadat ini maksudnya riwayat seseorang secara musnad, maksudnya dengan lengkap sanadnya. Itu maksud musnad. Terutamanya kalau hadis itu marfu'. Itu dipanggil musnad. Musnadat. Kitab Musnad Imam Ahmad, Musnad Ishaq bin Rahawai, Musnad Abi Ya'la, dan banyak lagi Musnad Al-Bazzar dan lain-lain. Musnad itu dia kumpulkan. Bila sebut musnad, mana ia adalah satu jenis kitab hadis yang mengumpulkan hadis berdasarkan sahabat-sahabat. Hadis satu orang sahabat tu dikumpulkan setempat, tak kira lah berkenaan dengan apa pun. Lepas habis dia cerita seorang sahabat, dia cerita sahabat lain pula. Misalnya Abu Bakar,
hadis Abu Bakar sebanyak mana yang dia dapat, dia letak di situ. Jadi hadis-hadis yang termasuk di bawah tu orang panggil musnadat Abi Bakrin. Lepas habis Abu Bakar, Umar pula misalnya. Umar pula. Jadi yang Umar tu pun macam tu juga. Tak kira lah berkenaan dengan apa pun. Jadi nampak tak teratur lah dari segi hadis tu, macam-macam lah ada. Bukan mengikut bab bab bersuci misalnya, berkenaan dengan bersuci sajalah hadis tu. Tidak. Tapi berdasarkan sahabat tertentu. Kemudian cara susun sahabat tu pula ada berbeza-beza pula. Mengambil kira keluarga ke, mengambil kira sahabat yang paling utama pada pandangan ahli sunnah ke, atau macam mana. Itu termasuk dalam musnadat semua tu. Termasuk dalam musnadat semua. Ada musnad ahlul bait, ahlul bait. Musnad juga. Jadi ini termasuk dalam musnad siapa? Bagi orang yang kata hadis ini sebenarnya daripada Abu Wa'il, daripada Hudzaifah, bermakna dia menerima ini termasuk dalam musnadat Hudzaifah, termasuk dalam senarai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah secara musnad. Maknanya oleh pengarang di bawah dia tu sanadnya lengkap, cukup sanad. Itu musnad. Ataupun musnad itu mengambil kira perawi dari kalangan sahabat tadi. Mungkin sanad dia tak lengkap, ada putus atau ada apa mungkin. Jadi kita kena faham musnad itu ada dua makna. Satu, riwayat yang sanadnya lengkap, tak kira lah sahih ke ataupun dhaif ke ataupun tahap mana, tak kira lah. Yang pentingnya sanad dia tu lengkap, ada semua, tak putus. Yang kedua, musnad dengan makna riwayat seseorang sahabat. Riwayat seseorang sahabat, sebanyak mana riwayat dia tu diletakkan di bawah musnad dia. Itu maksudnya. Dah ada dua musnad itu maknanya. Bagi orang yang mengatakan sebenarnya ini adalah riwayat Abu Wa'il daripada Mughirah bin Syu'bah, bermakna dia kata hadis ini termasuk dalam musnadat Mughirah bin Syu'bah. Musnadat itu maksudnya begitulah, riwayat Mughirah bin Syu'bah. Menurut pengadilan Imam Tirmizi, hadis Abu Wa'il daripada Hudzaifah lebih sahih. Dia bukan nak cerita lebih sahih begitu saja, dia cuba menghilangkan ittirab tadi. Hilang ittirab. Bila begitu tidak terjejas hadis itu. Hadis Hudzaifah tetap sahih, bersih, tak ada apa-apa daki atau apa-apa karat pada hadis itu, tak ada. Tak perlu dipercikap, bersih hadis itu. Musnad, maksud beliau ialah Abu Wa'il kadang-kadang mengaitkan hadis ini dengan Hudzaifah, kadang-kadang pula mengaitkannya dengan Mughirah. Yang lebih tepat menurut Tirmizi ialah hadis ini merupakan musnadat Hudzaifah, Jadi musnadat itu kita dapat lah, termasuk dalam senarai riwayat Hudzaifah. Musnadat mana banyak riwayat lah, ini salah satu. Bagi Ibnu Khuzaimah, dia ada kitab dia sendiri. Ini alim besar, tokoh besar, iaitu Sahih Ibnu Khuzaimah. Dia ada kitab sendiri dan dia anggap sahih apa yang ada dalam dia tu. Tapi walaupun sahih tak samalah seperti Sahih Bukhari. Jadi ada juga orang yang pakai sahih berdasarkan pengarang sesebuah kitab yang masyhur itu, dia berjanji untuk memasukkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab dia menurut pandangannya, menurut ijtihad. Tak mesti orang lain terima juga, tak mesti, mengikut yang dia pilih berdasarkan kajian dia. Dia kata itu sahih. Jadi kadang-kadang dikatakan sahih itu berdasarkan penilaian seseorang tokoh hadis. Tidak semestinya penilaian itu diterima oleh semua, tak mesti. Tapi sekurang-kurangnya dia tu tokoh, ada juga. Kedua-dua riwayat itu sahih, kata dia. Kedua-dua riwayat itu sahih.
Abu Wa'il telah menerimanya daripada kedua-dua sahabat tersebut. Beliau kadang-kadang meriwayatkannya daripada Hudzaifah, kadang-kadang pula meriwayatkannya daripada Mughirah. Hadis Mughirah, jadi ini yang Imam Tirmizi sebut ini sebagai syawahid tadi kan, daripada Hamad bin Abi Sulaiman dan Asim bin Bahdalah daripada Abu Wa'il, itu yang tak kuat. Apakah semua hadis daripada Abu Hurairah ni tak kuat macam tu? Tidak juga. Yang tu kurang kuat. Yang lain ada yang kuat. Yang kuat. Sebab itu Ibnu Khuzaimah kata sahih. Ibnu Khuzaimah kata sahih. Hadis Mughirah telah dikemukakan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Sebabnya Imam Tirmizi mentarjihkan riwayat Abu Wa'il daripada Hudzaifah ialah kerana beberapa sebab berikut. Yang Imam Tirmizi ni pula kenapa dia tarjihkan ini ada Abu Wa'il daripada Hudzaifah? Kenapa dia tidak terima seperti Ibnu Khuzaimah tadi? Terima kedua lah. Sebab ada kemungkinan sebab Abu Wa'il itu dia sempat dengan kedua-dua orang sahabat itu. Ada kemungkinan dia dengar daripada yang ini kedua-dua sekali. Kenapa Imam Tirmizi tak mahu gitu? Kerana beberapa sebab berikut. Satu, peristiwa yang diriwayatkan oleh Hudzaifah berbeza dan lain daripada peristiwa yang diriwayatkan oleh Mughirah. Hadis Hudzaifah mengisahkan peristiwa ketika Nabi SAW berada di Madinah, sementara hadis Mughirah pula menceritakan peristiwa ketika baginda SAW sedang pulang dari peperangan Tabuk. Ini cerita lain. Kalau nak kaitkan dengan cerita yang sama, tak kuat. Tapi kalau kaitkan dengan peristiwa yang lain, itu okey. Sekarang ni yang kita bincang ni peristiwa yang sama. Kalau peristiwa yang sama, yang lebih kuat ialah riwayat Hudzaifah, bukan riwayat Mughirah. Itu salah satu sebab. Dua, di dalam hadis Hudzaifah tersebut Nabi SAW kencing sambil berdiri dan menyapu khuf ketika berwudu. Di dalamnya tidak tersebut Nabi SAW ada menyapu serban dan jambulnya ketika berwudu. Hakikat ini dapat disaksikan pada hadis Hudzaifah di atas. Berbeza dengan riwayat Mughirah, di dalamnya tidak tersebut Nabi SAW kencing sambil berdiri. Ketika berwudu pula disebutkan baginda menyapu serban, jambul dan khufnya. Hakikat ini pula dapat dilihat di dalam hadis Mughirah yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Sebab dia kata cerita ni tak sama, menunjukkan peristiwa yang berlainan. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan peristiwa yang sama? Kedua-dua itu meriwayatkan peristiwa yang sama, sedangkan kandungnya dia tu tak sama. Ia menunjukkan peristiwa lain. Jadi tak boleh dikaitkan dengan peristiwa yang Hudzaifah tu. Silap itu. Kalau nak kaitkan dengan peristiwa lain, tak apa. Sebab di sini tak ada pula sebut Nabi SAW ketika berwuduk tu dia sapu khuf, adalah, tapi sapu jambulnya dan serbannya itu tak ada dalam riwayat Hudzaifah. Tapi dalam riwayat Mughirah ada. Mungkin kita kata mungkin perawi dia ringkaskan, itu tak kena lah. Itu sebab jadi keliru. Jangan buat macam tu. Baru kita boleh sabitkan bahawa ini memang peristiwa yang sama. Kalau tidak, kita akan kata ini bukan ni, cerita lain ni. Dan yang Ibnu Khuzaimah kata sahih itu berdasarkan riwayat tadi. Yang lain dalam Muslim, dalam apa ada riwayat Mughirah. Tapi di situ pula tak ada sebut Nabi SAW kencing sambil berdiri gitu. Jadi Nabi SAW sapu kepala dia, bila sampai dekat kepala tu sapu dalam, dia masuk tangan dia sedikit, di bawah serban dia tu sapu jambul dia sedikit. Seterusnya dia tak sapu semua rambut dia, dia sapu di atas serban dia saja. Ya, seterusnya sikit saja disapu dalam, lepas tu disapu di atas serban dia. Dalam riwayat Mughirah ada itu, dalam riwayat Hudzaifah tak ada. Ini jelas menunjukkan peristiwa yang lain, berlainan, bukan peristiwa yang sama.
Itu Imam Tirmidzi bagi pendapat dia lah. Begitu. Semua ini menunjukkan dua hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat itu mengisahkan dua peristiwa yang berbeza. Dua peristiwa yang berbeza. Apalagi kalau mengambil kira yang Imam Tirmidzi sebut tadi, riwayat yang sebut daripada Mughirah itu ada dua orang perawi yang dua orang perawi itu kedua-duanya tak begitu kuat lah. Nak banding dengan riwayat Abu Wa'il daripada Hudzaifah. Tetapi jika dilihat kepada hadis Mughirah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tabarani di dalam Mu'jam Kabirnya pula, di dalamnya juga ada tersebut Nabi SAW telah kencing sambil berdiri seperti tersebut di dalam hadis Hudzaifah pula. Kalau tengok dalam hadis Ahmad dan Ibnu Majah tadi tak ada. Tapi kalau tengok dalam lain jika ni yang dalam setengah-setengah riwayat lah. Maksudnya di sini dalam riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tabarani ada sebut Nabi kencing sambil berdiri juga. Jadi Imam Tirmidzi kata, kira-kiranya begitulah. Imam Tirmidzi kata walaupun ada kencing sambil berdiri, tapi itu peristiwa lain, bukan peristiwa ni. Yang sahih itu peristiwa lain. Dia tidak timbul ittirab sebab peristiwa lain. Ittirab macam kita kata tadi, peristiwa yang sama, tetapi daripada cara Ahmad bin Abi Sulaiman dan Asim bin Bahdalah meriwayatkan daripada Abu Wa'il itu daripada Mughirah itu menggambarkan macam peristiwa yang sama. Kalau peristiwa yang sama tak boleh bagi Imam Tirmidzi. Kalau peristiwa lain boleh diterima, tapi tak adalah ittirab itu. Sedangkan Imam Tirmidzi nak ajar kita bagaimana nak selesaikan kalau hadis itu muttarib, bagaimana nak selesaikan. Itu tujuan dia nak mengajar kita, nak bimbing kita. Kalau dia cerita yang sahih itu tak adalah ittirab, peristiwa lain tu. Inilah ceritanya, benda yang sama ada diceritakan oleh orang lain tapi sahabat tu lain. Kalau peristiwa itu sama, maka ada ittirab di situ. Bila ada ittirab, macam mana cara kita nak hilangkan ittirab itu supaya hadis Hudzaifah itu tidak terjejas? Satu, kita kena pastikan hadis Hudzaifah itu lebih kuat. Yang kedua, kita kena pastikan hadis Hudzaifah itu cerita lain, hadis Mughirah cerita yang lain, bukan cerita yang sama. Sila lihat lafaz hadis Ibnu Majah yang dimaksudkan itu. Wa bihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Asim an Abi Wa'il an al-Mughirah ibn Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin fabala qa'iman. Ada sebut sekencing sambil berdiri itu, ada sebut dalam riwayat Mughirah pun, dalam riwayat Qasim tu pun. Cumanya Imam Tirmidzi duduk muskil. Dalam riwayat Mughirah ni banyak sebut dia sapu kepala tu, jambul dia dengan serban dia tu, yang tidak tersebut dalam riwayat Hudzaifah ni. Itu. Kalau kita kata mungkin perawi ni ada ringkaskan, dia tak sebut, tak boleh macam tu. Sifat hadis sahih ni dia kena cermat, tepat, jangan tertinggal, jangan dibuang mana-mana bahagian sebab jadi keliru. Gitulah. Hadis ini menunjukkan kedua-dua orang sahabat itu menceritakan peristiwa yang sama. Tapi yang lain pula kata tidak semestinya kan Nabi kencing sambil berdiri itu peristiwa yang sama.
Kecuali kalau kita dapat pastikan Nabi SAW sepanjang ayatnya hanya kencing sampai berdiri itu sekali saja. Kecuali kalau kita dapat pastikan begitu. Tak ada siapa pun berani buat kata begitu. Bila tak berani, bermakna ada kemungkinan dalam peristiwa lain pun boleh jadi peristiwa lain. Bahkan yang sebenarnya ada beberapa kali, tidak kurang daripada 3 kali. Jika diperhatikan riwayat-riwayat, tidak kurang daripada 3 kali. Dan ulama buat kesimpulan, ulama usul buat kesimpulan, kalau sesuatu perkara tu Nabi SAW buat 3 kali atau lebih lagi, kalau kita nak jadikan kebiasaan kita, ketetapan untuk kita pun boleh. Tidak jadi bid'ah kalau macam itu. Itu sebab Imam Syafi'i dia berpendapat pada pagi Jumaat subuhnya baca tu. Ada orang kata dia buat tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ke begitu, setiap pagi Jumaat ke begitu. Tidak. Ada tidak, kenapa kamu buat tetap? Dia ada ulama usul mengatakan kalau Nabi SAW buat itu sekurang-kurangnya 3 kali atau lebih. Kalau lebih itu lagi, kita nak buat berterusan pun boleh, tak salah. Itu satu kaedah juga tu. Cuma orang tu kata salah sebab dia tak pakai kaedah tu. Gitu saja, senang. Yang lain yang kata tidak salah tu boleh, dia pakai kaedah tadi. Gitu. Kenyataan inilah yang mendorong Mujahid berkata, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, ma bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman illa marratan. Ini pula yang tak mau kata banyak kali, dia kata sekali. Jadi peristiwa ni mesti peristiwa yang sama. Tapi itu pendapat dia. Kalau dah hadis Mughirah itu sahih juga dan memang jelas dalam peristiwa yang lain, kenapa kita nak kata sekali? Itu pendapat dia, pendapat Mujahid. Dia tidak semesti betul. Kalau dia boleh longgokkan hujah-hujah yang banyak yang menunjukkan memang sekali, lain lah, tak apalah. Boleh jadi dalam kajian dia begitu, boleh jadi dia hanya ijtihad dia sahaja, tak mesti betul. 3, ini sebab ketiga kenapa Imam Tirmizi menterjihkan riwayat Abu Wa'il daripada Hudzaifah, bukan riwayat Abu Wa'il daripada Mughirah bin Syu'bah. Sebab ketiga, saluran riwayat hadis Hudzaifah lebih kuat daripada saluran riwayat hadis Mughirah bin Syu'bah. Ini kerana yang meriwayatkan hadis Hudzaifah daripada Abu Wa'il ialah A'mash, dan yang meriwayatkan hadis Mughirah daripada Abu Wa'il pula ialah Hammad dan Asim bin Bahdalah. Kedudukan A'mash jauh lebih tinggi daripada Hammad dan Asim, khususnya dalam bab ingatan dan hafalan. Jauh. Sebab itu Imam Bukhari ambil riwayat dia. Riwayat Ahmad bin Abi Sulaiman tak ada. Begitu juga riwayat Asim, dia tak ambil. Kedudukan A'mash jauh lebih tinggi daripada Hammad dan Asim, khususnya dalam bab ingatan dan hafalan. Walau bagaimanapun, ini tidaklah berarti hadis Mughirah dhaif. Tidak berarti begitu. Ia juga telah diriwayatkan menerusi sanad yang sahih. Itulah sebabnya Imam Muslim juga turut meriwayatkannya. Tak boleh kita kata dhaif. Yang dhaif itu melalui sanad tadi. Ini ada lagi sanad yang lain. Itu sebabnya kadang-kadang kita kata, kenapa dia kata dhaif? Dia kata dhaif itu boleh jadi berdasarkan sanad yang tertentu. Jadi kita kena pastikan berdasarkan semua atau berdasarkan sanad yang tertentu dikatakan dhaif itu. Keempat, riwayat A'mash disokong oleh 2 orang perawi lain yang juga merupakan murid Abu Wa'il, yaitu Mansur dan Ubaidah Ad-Dabbi. Walaupun Ubaidah Ad-Dabbi merupakan perawi yang lemah
Namun para ulama mengiktiraf Mansur sebagai perawi yang thiqah. Ini menjadikan tariq beliau sahih li ghairi. Jadi tariq apa Ubaidah tu walaupun dia lemah, jadi malah saluran dia tu lemah lah. Tapi oleh kerana ada riwayat Mansur, ada riwayat Amash tadi, itu memang kuat. Jadi saluran Ubaidah itu yang dhaif itu dia jadi meningkat naik. Orang panggil sahih, tapi sahih li ghairi, bukan sahih li dhati. Sahih juga, tapi bukan sahih li dhati, tapi sahih li ghairi. Ini semua kita dapat belajar di celah-celah. Dia tak ada buat bab khusus cara nak tahu hadis sahih li dhati, hadis sahih li ghairi. Tidak, bukan macam tu cara kitab-kitab lama ni. Dia di celah-celah perbahasan dia tu dia ada punya. Kalau kita pandai congkil, kita dapat banyak lah. Kalau kita tak pandai congkil, kita mudah cepat nak kata putus nafas, tak boleh menyelam lah dalam-dalam. Begitu. Kalau kita tu nafas kita tu tahan lama, kita boleh menyelam ke dasar dia, boleh dapat banyak lah mutiaranya. Kalau tidak, tak boleh. Sebab cara dia tu begitu, memang gitu kitab lama. Sebab itu orang kata kitab Tirmizi ni mudah. Ya mudah dari satu sudut, tapi kalau kita pergi jauh-jauh susah juga. Yang itulah yang susah tu. Ada juga orang kata susah tu yang mana? Yang macam tadi, nak faham sampai ke dalam-dalam, nak congkil habis. Kenapa dia begini, kenapa dia kata begini, apa maksud dia kata begini. Itu yang susah. Kalau sekadar mudah dia kata hadis ini sahih, hadis ini hasan sahih, memang mudah lah. Kita tak payah selidik dah sanad dia, sebab dia sendiri sudah bagi hukum dari sudut tu, mudah lah. Tapi Imam Tirmizi bukan nak ajar itu saja. Dia dicelah-celah tu, sehingga kalau kita khatam ni kitab ni, banyak sangat dah kira-kira. Maklumat kita tu, ilmu tu banyak. Sebab dia yang dicelah-celah macam ni banyak perbincangan dia. Sahih bukan dengan sebab dia sendiri, sahih li ghairi, dengan sebab tariq, saluran yang lain. Saluran yang lain mana? Saluran Amash, saluran Mansur. Itulah yang sahih tu. Dia tu sendiri tidak sahih, tapi sahih dengan sebab yang lain. Sama dalam fiqh pun dia ada juga apa orang panggil haram li dhati, haram li ghairi. Ini tidak sama. Haram li dhati lain, haram li ghairi lain. Haram li dhati misalnya haram kerana dia tu sendiri, ikutlah dia macam mana pun. Misalnya babi haram, kamu goreng ke, kamu rebus ke, buat sup ke, buat macam mana pun tak boleh. Sebab memang diri dia tu sendiri halal. Tak kira macam mana kamu buat, macam mana tidak akan jadi halal. Kecuali adalah kadang-kadang dia tu perbahasan yang lebih halus lagi dari segi fiqh itu adalah. Tapi secara kasarnya kita boleh sebut ini haram li dhati. Tapi kalau perempuan yang bukan mahram kita lah, perempuan ajnabiyah yang asing yang kita boleh kahwin, haramnya itu bukan li dhati, haramnya kepada kita bukan li dhati. Kalau kita bersetubuh dengan dia tidak kahwin, haram lah, dosa besar kalau tidak kahwin. Tapi kalau kahwin tak berdosa, halal. Dia ada keadaan. Kalau berubah dia boleh jadi halal, tidak haram. Jadi haram yang macam ni haram dengan sebab dia tidak isteri kita, dengan sebab lain, bukan dengan sebab diri dia tu sendiri, dengan sebab lain. Sebab apa? Sebab dia tidak isteri kita. Kalau dia isteri kita boleh. Sama juga doktor nak berubat. Kalau saja-saja kita nak tengok aurat orang, memang dosa, haram. Tapi doktor boleh tengok tu pula. Kalau dia tak tengok, macam mana dia nak sambut anak tu, takkan begini dia.
Jadi haramnya kepada dia, li ghairi, kepada sesiapa pun haram itu kedudukan li ghairi, kerana tak ada sebab yang munasabah, sebab yang diharuskan dalam syarak. Kalau ada sebab, tidak haram. Yang haram tadi jadi tidak haram. Masa itu juga jadi tidak haram. Itu dia panggil haram li ghairi. Sama juga dalam hadis ni pun ada sahih li dhati, ada sahih li ghairi. Sahih li dhati, dia tu sendiri itu sahih. Sahih li ghairi macam hadis Ubaidah ad-Dabbi daripada Abu Wa'il daripada Hudzaifah. Itu dhaif sebab Ubaidah tu dhaif. Tapi dari satu segi kita boleh kata hadis dia tu sahih, tapi sahih li ghairi, bukan sahih li dhati. Sahih itu dengan sebab ada dua orang lagi yang sadatnya sahih, iaitu A'mash dan Mansur. Itu maksud li ghairi itu kerana yang lain, bukan kerana dia saja. Persoalan mengapa Ubaidah ad-Dabbi disertakan bersama-sama perawi yang kuat telah dijawab oleh para ulama hadis dengan mengatakan beliau disebut hanya sebagai mutabi'. Sebagai mutabi' tak kisah, boleh penyokong kepada riwayat perawi-perawi lain yang kuat. Yang ini sebagai sokongan saja, jadi berarti juga kehadirannya tidak menjejaskan sanad lantaran A'mash dan Mansur telah sedia ada sebagai perawi utamanya. Itu sebab yang keempat kenapa Imam Tirmizi mentarjihkan riwayat Abu Wa'il daripada Hudzaifah. Yang kelima, tak habis lagi, nak habiskan. Yang kelima, menyatakan ada ittirab di dalam hadis Hudzaifah yang dikemukakan di atas. Itu ilmu yang dia nak bagi tu, di celah-celah sesuatu komentar yang dia bagi terhadap sesuatu hadis tu. Banyak perkara yang dia nak bagi. Benda ni kalau kita boleh ambil semua, banyaklah kita dapat. Tapi dia tak jelas, terpulang kepada kita. Kalau kita lebih bijak, lebih banyaklah kita dapat. Kuranglah dapat, gitulah. Menyatakan ada ittirab di dalam hadis Hudzaifah, ya. Hadis Abu Wa'il daripada Hudzaifah diriwayatkan oleh 3 orang murid Abu Wa'il. Hadis Abu Wa'il daripada Mughirah pula diriwayatkan oleh 2 orang murid Abu Wa'il. Dengan mengatakan hadis Abu Wa'il daripada Hudzaifah lebih sahih, Imam Tirmizi sebenarnya hendak menghilangkan keadaan ittirab pada sanadnya. Beliau telah menggunakan pakai kaedah tarjih dalam usahanya menghilangkan ittirab itu. Jadi apa kaedah yang boleh kita hilangkan ittirab? Salah satunya Imam Tirmizi nak ajar kita ialah dengan kita mentarjih. Ibnu Khuzaimah pula telah mengambil jalan lain untuk menghilangkan ittirab yang terdapat pada sanad hadis yang sedang diperbincangkan ini. Beliau menggunakan kaedah jamak dan tatbiq. Kaedah jamak dan tatbiq. Kaedah pakai kedua. Dan tatbiq cuba kompromikan, sesuaikan. Dengan mengatakan yang ini dalam peristiwa lain, yang ini dalam peristiwa lain. Gitu. Hasil yang diperolehinya dengan menggunakan pakai kaedah itu ialah kedua-dua sanad tersebut sahih. Bagi beliau, Abu Wa'il memang telah mendengar dan menerima hadis daripada kedua-dua orang sahabat tadi. Begitulah, bagi dia boleh. Sebab satunya kita kena pastikan Abu Wa'il tu memang terima daripada kedua-dua orang sahabat, memang sempat dengan kedua-dua orang sahabat.
Kalau terbukti dia tidak sempat dengan salah seorang, itu pun salah satu wajah untuk menterjihkan juga riwayat. Kalau tak dapat, itulah yang Ibnu Khuzaimah cuba ambil jalan kaedah tatbik dan jamak tu. Sebab dia kira rugi kita kalau buang mana-mana hadis, rugi. Kalau dia kuat juga, pakai semualah, itu lebih baik. Itu lebih baik. Bagi penulis, oleh kerana Imam Tirmizi menganggap hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dan Mughirah adalah hadis yang sama, kedua-duanya mengisahkan peristiwa yang sama, maka beliau merasa perlu mentarjihkan salah satu daripada dua salurannya. Tujuan beliau ialah menghilangkan ittirab pada sanadnya. Padahal tarjih tidak diperlukan andai kata beliau menerima dua riwayat tersebut mengisahkan dua peristiwa yang berbeza. Tak perlu tarjih, boleh pakai kedua-duanya seperti yang dipakai oleh Ibnu Khuzaimah. Kedua-duanya sahih di tempat masing-masing. Itulah yang difahami Ibnu Khuzaimah. Bagi orang-orang yang menganggap Hudzaifah dan Mughirah mengisahkan dua peristiwa yang berbeza, tentunya mereka juga menerima. Bukan sekali sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang air kecil sambil berdiri. Sekurang-kurangnya 2 kali di sepanjang hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin lebih lagi dari itu. Sekurang-kurangnya kalau tengok yang ni, yang Ibnu Khuzaimah terima 2 kali sekurang-kurangnya. Tapi kalau kita tengok yang lain lagi banyak, tidak 2 kali, lebih. Sekurang-kurangnya 3 kali. Jadi atas dasar itulah Imam Ahmad mengatakan sunnah juga kencing sambil berdiri. Dan dia lebih banyak pakai begitu. Lebih banyak pakai begitu. Dan bagi dia dari segi kesihatan pun lebih baik. Bagi Imam Ahmad, dia tidak sekadar mengatakan harus saja, tetapi mengatakan sunnah juga. Sebab tadilah. Dan kalau seseorang nak terus sentiasa buat begitu pun boleh, sebab Nabi telah buat sekurang-kurangnya 3 kali. Itulah kaedahnya. Kita tak sempat dah. Nampaknya kita setakat itulah dulu untuk malam ni. Sikit lagi ya. Setakat itulah. Allah. Halus tulisan. Saya tak apa-apa nampak kalau halus-halus. Lepas tu kalau tidak hitam jelas, saya tak boleh. Halus dakwahnya tak jelas, tak boleh. Ada kalau ada yang lain. Apa?
satunya berhubung dengan hadis itu, Yasin qalbul Quran itu. Memang ada beza-beza pendapat, biasalah macam tu kan. Yang ni kata berat, yang ni kata ringan sikit, biasa macam tu. Tetapi daripada pengamatan keseluruhan lah, kalau kita tidak kata peringkat maudhu' pun, ia dhaif. Ia dhaif. Itu paling itulah. Satu. Yang keduanya, dengan sebab ada dalam sanad dia tu perawi-perawi yang macam disebut tadilah. Satu. Yang keduanya, kita kena tengok, kalau kita nak kata ini termasuk dalam fadail, boleh pakai. Dia bukan masalah fadail nak amal. Fadail ni dalam bab amalan. Ini sekarang ni dia sudah jadi dia macam memberi keyakinan, akidah. Jadi kita akan faham begitulah, kita faham begitu, kita percaya begitu. Itu sudah jadi akidah. Sebab itu tak boleh. Kandungan dia tu bukan sekadar mengajar kita mengamalkan, baca saja, tetapi dia memberi semacam kita kena percaya begitulah, kalau tidak apa faedah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, soal perawi itu, macam dia sebut thiqah, tapi dia syiah. Satu, istilah thiqah ni dia bukan satu istilah yang tidak boleh ada bersama dengan lafaz tajrih, lafaz jar. Itu kena faham. Istilah thiqah bukan satu lafaz ta'dil yang tidak mengharuskan disertakan bersamanya lafaz jar, bukan. Dia boleh bersama. Berbeza dengan lafaz imam misalnya, hujjah, itu lain. Itu memang kuat. Kalau thiqah ni jangan kita pakai mengikut bahasa dari segi boleh dipercayai. Tidak begitu. Ini semua bahasa istilah. Sebagaimana saduq, kalau kita nak kira sirah mubalagha, sadiq pun benar dah, saduq sangat benar. Padahal ia adalah lafaz ta'dil yang rendah. Maknanya bila kata lafaz ta'dil yang rendah, dia boleh bersama dengan lafaz jar juga, boleh disertakan. Itu perkara yang ketiga yang kena faham. Kemudian dari segi ulama, kita terima orang-orang yang dikatakan Syiah dan sebagainya, ahli bid'ah, ini sebenarnya dia tengok kepada sejauh mana kekuatan dia, bid'ah dia. Sebab Syiah ni, misal kalau Syiah lah, dia banyak alirannya, banyak kumpulannya. Ada yang sederhana, ada yang melampau, ada yang sebenarnya ringan saja, tidak berat. Misalnya Syiah Tafdiliyah atau Syiah Mufaddilah misalnya. Ini di peringkat awal memang ada, memang wujud, memang ramai mereka itu. Di zaman perawi-perawi hadis ni ada yang macam itu. Satu. Jadi apabila dia pakai perawi Syiah ada terima, tu maksudnya Syiah yang tidak berat lah. Syiah macam Syiah Tafdiliyah atau Syiah Mufaddilah itu. Kita kena pakai begitulah. Sebabnya dalam Muqaddimah Muslim, Imam Muslim sudah bagi perincian tu ahli bid'ah tu. Misalnya dia kata kalau Syiah yang percaya kepada raj'ah itu tak boleh diterima. Maknanya Syiah berat tu dia ada akidah tu, ada akidah selain daripada Sayyidina Ali, itu lebih daripada sahabat yang lain, ada akidah lain yang memang tak ada asasnya dalam agama. Itu tak boleh. Dia sendiri sebut dalam Muqaddimah Muslim yang macam tu tak boleh terima. Jadi ada banyak peringkat dia, banyak peringkat dia. Yang keempat, mungkin yang dikatakan Syiah itu tuduhan saja. Rumiyah misalnya, Rumiyah bit tashayyuh. Rumiyah mana dituduh, dikatakan. Tak mesti yang dikatakan itu betul. Boleh jadi berdasarkan pengarang-pengarang kitab hadis kita, dia siasat, dia selidik. Bila dia selidik, tidak sebagaimana orang kata. Jadi sebabnya bila-bila masa mana-mana pun dia ada. Bila orang nak memburuk-burukkan seseorang itu, dikaitkan dengan dia tu berfahaman yang salah semasa tu. Itu cara dia. Jadi boleh jadi itu semata-mata fitnah. Bila dia ambil
daripada perawi yang macam ni, kita kena ingat, boleh jadi kita sangka baik, boleh jadi dia telah tapis, dia telah selidik bahawa perawi ini tidak macam itu. Apalagi istilah Syiah di kalangan mutaqaddimin berbeza dengan istilah Syiah di sisi mutaakhirin. Istilah Rafidah dalam mutaqaddimin berbeza daripada istilah Rafidah dalam mutaakhirin. Benda ni kalau nak tengok, saya ada tulis dalam buku Syiah Rafidah, antara kecuaian ulama dan kebingungan ummah. Dalam tu saya sebut Imam Zahabi membahagikan dia tidak sama. Jadi Rumiyah bin Tashayyuh kalau mutaqaddimin ringan. Kalau dituduh pun sekadar Syiah ni dia bukan Rafidah, ringan. Kalau dia kata Rumiyah bin Raf sekalipun, mana Rafidah, ini siapa yang kata? Bila-bila ya, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin dia tak berat lagi, tapi mutaakhirin lebih berat. Sebab apa dia berat? Sebab dia tengok orang Syiah ni melapaunya, akidahnya teruk, beza sangat. Sebab itu bagi dia, kalau dia kata Rafidah, teruklah. Kalau Rafidah hangus atau kerak, itu lagilah Rafidah yang terbakar, hangus itu lagilah. Jadi ini beberapa perkara yang perlu kita tengok. Kecuali kalau seseorang perawi yang ada dalam kitab-kitab kita ni memang semua orang tahu, maka pengarah dia sendiri tahu dia ni Syiah yang teruk. Jadi kenapa dia bawa dalam kitab dia? Itu untuk orang panggil iktibar. Iktibar untuk buat perbandingan, untuk kita tengok kalau riwayat-riwayat macam ni, dia mesti perawi dia tu warna begini, warna dia nak macam Imam Tirmizi ni, banyak dalam Tirmizi ni hadis maudhu kerana Syiah yang teruk. Dia sendiri pun kata teruk, tapi kenapa dia ambil? Dia nak suruh, nak bagi timbul orang kata bakat di dalam diri kita, membezakan antara riwayat perawi yang teruk dengan perawi yang baik macam mana, supaya kita dapat kenal, dapat melalui rasa, melalui warna dia, melalui rasa dia, melalui bau dia, kita dapat jam. Itu tujuannya, bukan untuk jadi hujah, tidak. Jadi banyak keadaan lah adanya perawi-perawi ahli bid'ah macam tu dalam kitab-kitab kita, banyak perkara yang kena teliti. Atau mungkin juga kalau yang tidak berat lah, yang berat tu lain, yang berat dia sendiri pun kata. Kalau yang tidak berat, mungkin mengikut kajiannya perawi Syiah itu tidak menyeru kepada fahamannya. Kalau menyeru itu dia kira berat. Jadi dia sudah pasti yang ini tidak menyeru, dia sekadar dia saja fahaman dia, dan fahaman itu pun tidaklah menyentuh soal akidah yang utama lah, yang pokok. Begitu, itu antara perkara yang diambil kira lah oleh ulama-ulama kita. Ya, lagi apa? Boleh tak ada apa, tak ada masalah. Dia bergantung kalau pemerintah membenarkan, dan pemerintah itu pun dia mengikut berpadukan syariat juga. Sebab dalam syariat Islam, orang nak buat rumah ibadat dia itu kebebasan beragama, kita kena bagi. Zaman dulu lagi pun sudah ada. Bila pemerintah bagi kebenaran itu, mana segala kerja-kerja untuk pembesaran dan sebagainya tidak jadi masalah. Kecuali kalau nak buat topekung tu sendiri, itu lain. Ini kan sekadar ukur kawasan dia saja, lain. Keluasan dia yang dibenarkan setakat ini, di sini tak boleh dah sebab reserve untuk parit dan sebagainya, itu lain. Itu tidak haram, boleh. Ya. Setakat itulah, insya-Allah.